Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum ya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Dan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Insyaallah pada tengah hari ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Dan sebelum itu, terlebih dahulu saya minta para jemaah yang datang awal penuhkan saf-saf di hadapan, supaya tidak mengganggu nanti bila orang belakang datang, yang kemudian datang dia langkah kita, dia tolak bau kita, dia langkah kita dan sebagainya lah. Jadi masalah sebenarnya. Sebab saya tak faham kadang-kadang jemaah terutama di Malaysia ni lah kan, duduk belakang-belakang, tapi kalau bola duduk depan, bila beribadat belakang. Jadi kalau boleh penuhkan sah depan supaya orang di belakang datang nanti tak melangkah kita. Bila dia langkah kita, kadang-kadang kita nak geram benda nak tengok dia langkah, kita pun penuh tengok dia ni tak ada adab langsung kan. Apa yang tak ada adab? Kita ke dia? Sebenarnya kita yang tak ada adab, kita datang dulu pergi duduk belakang bawah kan. Bila orang langkah kita marah pula. Jadi diharap para jemaah yang berada di luar dan sebagainya, yang di belakang-belakang, tolong ke depan, sebab memudahkan jangan sampai orang melanggar dan sebagainya hingga tak ada adab di dalam masjid. Jadi tuan-tuan, itu ingatan saya lah, mudah-mudahan. Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ialah untuk mengajar kita, membetulkan kita akhlak yang baik.
Kadang-kadang kita ni beribadat, alhamdulillah, rajin kan. Semayang rajin, baca Quran rajin, mengaji rajin, maki orang pun rajin, kutuk orang pun rajin, hina orang pun rajin kan. Tapi dah semayang, alhamdulillah, semua dah buat. Tapi akhlak tak mau berubah, akhlak tak mau diubah, tuan-tuan. Sedangkan Nabi kata, aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sebab kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, inna likulli din khuluqan wa khuluqul islam al-haya'u. Antaranya kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak. Agama ini memiliki akhlak, dan akhlak Islami adalah rasa malu. Kita malu nak buat perkara yang tak baik. Kita malu nak buat perkara-perkara yang merosakkan nama Islam itu sendiri. Kita malu nak lakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ni kadang-kadang tak sedar. Semayang bagus, tengok pada semayang tu, Masya Allah, yang sunat, yang tak sunat, semua buat. Yang muakkad, yang ghairu muakkad, semua lakukan. Tapi akhlaknya teruk, akhlaknya rosak. Bukan hanya sekadar orang Islam yang tengok, orang bukan Islam tengok pun pelik, tuan-tuan. Ada ke orang yang beribadat, orang yang sembahyang, orang yang baca Quran, tapi akhlaknya buruk. Akhlak rosak, tuan-tuan. Sombong, dengki, semuanya ada, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, tengok pada ibadat, Masya Allah. Tengok pada puasanya, puasa sunatnya, alhamdulillah. Tengok baca Qurannya hari-hari. Tapi akhlaknya semakin lama semakin teruk, semakin lama semakin rosak. Sedangkan yang dinilai kat kita, kata Nabi SAW, ialah akhlaknya. Artinya ibadat yang kita buat tidak memberi kesan. Ibadat yang kita buat tidak memberi bekas sama sekali. Tidak boleh membersihkan hati kita. Tak boleh menyuci hati kita. Artinya ibadat yang kita buat selama hari ni ada masalah lah, tuan-tuan kan. Ustaz mana tahu, kata kan, terima tak terima urusan Tuhan. Betul, terima tak terima ibadat memang urusan Allah. Tapi kesan dari ibadat apa? Mestilah dapat membersihkan jiwa, dapat membersihkan hati. Dan sebab hatilah tempat khazanah nak simpan sifat. Sama ada dia simpan sifat mazmumah atau dia simpan sifat mahmudah. Sebab sifat mazmumah hanya tinggal duduk dalam tempat yang bekas, yang kotor. Sifat mahmudah hanya tinggal tempat yang bersih lagi. Artinya kenapa sifat-sifat mahmudah tak boleh duduk dalam tu? Sebab tempatnya kotor. Maka tempat kotor ini kita berusaha membersihkan, tapi tak bersih. Kenapa tak bersih? Mungkin ibadah kita yang kita buat itu tak sempurna. Sebab itu dinilai oleh Allah Ta'ala akan keimanan. Kalau hanya sekadar ibadah kita buat, tapi kita tak perbaiki ibadah yang kita buat sehingga tak dapat membersihkan hati, bagaimana nak melahirkan akhlak yang baik? Bagaimana nak lahirkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji? Bila akhlak tak baik, bila hati tak baik, hati kotor, yang tu payah nak dengar nasihat, payah nak dengar teguran, semua payah. Kita pun pelik kan, aku tak tahulah, dia dah banyak kali cakap tak mau dengar juga. Kan persoalan dia tak nak dengar apa, tak apa dia pekak. Bukan dia pekak, hatinya yang kotor, jaya dibersihkan. Contohlah kan, selipar ni datang masjid, letak atas rak kasut tu. Tiap minggu lah, tiap minggu, tiap bulan bagi tahu,
Tuan-tuan, tolong letak kasut atas rak na, susun. Tak boleh ingat juga, tak boleh ikut juga. Pasal apa tak boleh ikut? Bukan telinga pekak kot. Telinga dengar. Hatinya tak mampu terima teguran tu. Hati tak mampu sebab memang dia semayang. Aku pun pelik lah orang semayang ni kan. Tegur apa kali pun tak mau ikut orang semayang ni. Contoh kita letaklah parking elok-elok kan. Parking sediakan tu. Tak boleh juga kan. Tak mau juga ikut. Kenapa tak mau ikut? Kita pun puas menung mikir apa masalah dah dia orang. Tak ada masalah. Apa masalahnya hati dia masalah. Sebab itu walaupun dia beribadat, kalau ibadat tak sempurna, tak berjaya membersihkan jiwa, membersihkan hati, buatlah apapun, menjadi sia-sia je tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata apa dalam hadis dia, innallaha la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala kata dia nak tengok hati kamu je. Kita berusaha nak bersihkan hati, supaya bila hati bersih, lahirlah akhlak yang baik. Bila hati yang bersih, duduklah iman dalam hati, akhirnya melahirkan akhlak yang baik. Tapi sayang kita hari ini beribadat, alhamdulillah rajin, tapi ibadat yang tak sempurna. Sebab itu Nabi kata tidak ada yang lebih berat timbangannya. Ma min syai'in yudha'u fi mizan asqalu min husnil khuluqi wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajatan sahibis sawm. Kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat pada timbangan mizan hari pembalasan daripada akhlak yang baik. Sesungguh akhlak yang baik akan mencapai darjat orang yang berpuasa dan salat. Ini nilainya akhlak tuan-tuan. Tapi akhlak akan lahir daripada hati yang bersih lah. Hati yang putih bersih, yang kita cuci siang malam pagi petang. Kita baca Quran ni untuk apa? Nak cuci hati lah. Sembahyang nak bersihkan hati lah kan? Berzikir semua nak bersihkan hati. Tujuan matlamat nak bersihkan hati. Bila hati dah bersih, lahir sifat-sifat mahmudah, lahirlah akhlak yang baik, yang mulia. Tapi kalau ibadat tak sempurna, penyuciannya tak betul, mana mungkin melahirkan hati yang bersih. Bila hati tak bersih, apa yang duduk? Sifat-sifat mazmumah yang duduk. Kita pun heran tengok orang semayang, orang puasa, akhlaknya teruk, perangainya uduh, maki hamun orang, kutuk ina keji orang, umpat bunjing orang, merendahkan orang lain, memperlekeh orang lain, membuka keaiban orang lain. Semua inilah yang terjadi sebab hati kita tak bersih tuan-tuan. Tapi dia semayang takkan tak bersih ustaz? Memang semayang. Bayangkan ustaz 5 kali sehari semayang ustaz, itu yang wajib. Yang sunat, Nabi kata orang yang rumahnya depan sungai ni 5 kali mandi, takkanlah tak bersih. Saya kata belum tentu bersih kalau mandi betul. Kalau takat terjun-terjun naik, terjun-terjun naik, itu ngembangkan daki, tu kan ngilangkan daki lagu tu kan? Memang kita sembahyang 5 kali sehari kan, tambah belas sunat lagi, yang muakkad, yang ghairu muakkad, semua dia buat, pantang sunat semua buat. Tapi solat tak betul, macam mana nak bersih, macam mana nak dapat menyucikan hati kan? Sembahyang betul apa nak betul tuan, tak mana tamak ninahnya, yang mana rukun, yang mana sunat, belasah ajalah janji semayang. Tak mungkin tuan-tuan, tak mungkin. Bila ibadat tak sempurna dapat membersihkan hati. Apapun ibadat yang kita buat tak sempurna, tak mungkin berjaya membersihkan jiwa. Bukan dinilai sudut banyaknya, zikir banyak tapi tak betul, mana mungkin dapat membersihkan hati. Umpama basuh baju lah kan,
guna sekampit pun kan? Tapi tak ada kualiti dia punya pencuci. Bersihnya tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tak dalam cuci baju kan, biozip dengan jenama X, sekampit jenama X curah, angkat-angkat kotor kan. Biozip satu skopnya 3 tingkat kain bersih. Nak kata kualiti penting dalam beribadat ni pun sama. Ibadat bukan pasal banyak tu, pasal sempurna ibadat, buat yang terbaik. Zikir banyak 300 Ustaz zikir dia Ustaz, angguk-angguk geleng, geleng angguk, angguk geleng, lepas tu doa, lepas tu melantak kan. Belum sempat balik lagi mulut dah sokok lu, tak bersin dah kan. Bukan pasal banyak ibadat. Pasal itu saya kata ibadat ni kalau Tuhan nak, memang nak banyak kan, tak dikurang ya semayang tu 50 waktu kan. Kalau memang Tuhan nak banyak kita buat ibadat ni 50 waktu mula-mula tu kan, tak mungkin dikurangkan oleh Allah Ta'ala sampai 5. Kok 50 waktu lah tuan-tuan kan. Ni harap tuan-tuan kat masjid ni nak bergerak betul ni, baru nak pakai baju azan, baru nak nyuap azan, azan apa lagi ni lah. 50 waktu Bilal mic kat mulut ni tak boleh nak 50 waktu. Kalau Tuhan nak banyak lah kan. Saya ingat Tuhan tak sempat pakai uniform kerja ni, orang tak sempat bang, nak muka sampul pun orang azan kan. Bang ni itu so itu Tuhan kata aku tahu, aku tak nak banyak-banyak, tapi yang paling penting istiqamah dan sempurna buat. Walaupun 5 tapi buat elok-elok lah. Yang 5 pun huru-hara, zuhur pun pukul 4, asar pukul 6.30, maghrib pukul 8, subuh 8 suku. Itu yang 5 waktu. Kok 50 waktu lagi huru-hara tuan-tuan. Bilal, AJK, imam semua ni apa kat kejap lagi nak azan ni kata dah. Bilal kejap lagi nak azan kan. Satu ibadat bukan banyak-banyak pun, bagi sempurna buat ibadat, bagi cantik, bagi clear buat ibadat, supaya dapat bersihkan jiwa, dapat membersihkan hati. Bila hati yang bersih, jiwa yang bersih, akan melahirkan akhlak yang baik yang dikehendaki oleh sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ibadat tak cantik, ibadat tak sempurna, dapat membersihkan jiwa, tak dapat bersihkan hati, maka dia tidak akan melahirkan akhlak yang baik. Satu, jangan orang semayang banyak, perangai teruk. Saya dulu-dulu nilai orang macam tu gak tuan-tuan kan. Kalau botol ni nak keluar simpang, tengok orang, oh dia ni kopiah ni okey ni kot kan. Kadang-kadang yang pakai kopiah ni maki kita ni, nak mampus ke kita ni. Tapi semayang, turun-turun kita pun tanya, kenapa tuan nak mampus ke dia tu? Kita pun tanya, tuan semayang tuan? Semayang lah, ingat ni orang kafir ke? Perangai orang semayang tapi malu tuan tengok kan. Kadang-kadang mak rempit yang tak semayang pun bagus. Tetap pelik kita tengok orang zaman sekarang ni semayang, beribadat, tapi perangai tak elok. Contoh teladan tak ada. Tu saya kata orang masjid kita pun tahu tuan-tuan. Minta maaf cakap lah, bukan surah ni lah kan. Kadang-kadang masjid semua ada rak kasut no. Cantik rak kasut dia orang buat. Tapi sini tak cantik lah, tak mahal, besi saja. Satu masjid dia buat stainless steel tuan-tuan, rak kasut no. Dan tahu, tapi kasut tetap letak di bawah. Itu pun pelik tengok. Kita kenapa buat stainless steel, orang tak letak juga kasut. Dah tegur Ustaz banyak kali, tak mau ke Ustaz. Kadang-kadang yang buat pun AJK ke Ustaz. AJK pula. Bukan sinilah. Surau ni okey, surau ni alhamdulillah. Dia kata Ustaz ni kali akhir lah aku panggil ni. Mampu lepas ni aku tak panggil lah. AJK ditutupnya. Tak, kadang-kadang AJK yang buat hal pun kan. Kita nak tegur pun kadang susah juga kan. Macam parking, kadang AJK yang parking tak betul.
Itu tu nak tegur orang macam mana? Contohlah pengusi tu haji kan, dia buat tak betul, betul nak tegur orang. Lain kali dia kata, pengusi tu pun macam mana tegur? Saya tu AJK kena main peranan tunjuk orang masjid, orang surau kena tunjuk akhlak yang baik, bawa orang ikut. Orang surau masjid, saya tegur banyak kali orang surau, orang masjid ni muka kena senyum selalu, manis, ceria. Orang tengok pun seronok. Ini muka pun kelat. Pergi surau masjid, muka macam ahli neraka. Bukan. Ini contoh. Muka tak ada yang senyum, tuan-tuan. Allahu Akbar. Oh, kelat, tuan-tuan kan. Orang ahli syurga, tuan-tuan semua ahli syurga. Duduk dalam masjid, ni yang datang masjid surau ni semua ahli syurga, orang beriman. Muka senyum lah. Ini muka kelat. Baik masuk, baik keluar. Masuk pun kelat, keluar pun kelat. Bila nak senyumnya? Surau ni okey lah, insyaAllah lah jemaah dia. Tapi sama ya kot, saya pun tak pastilah. Saya tak pasti. Muka ahli syurga ni tuan-tuan semua ahli syurga ni. Mudah-mudahan lah kan. Jadi tuan-tuan, kenalah sesuai. Sebab dulu pun saya pernah tegur tu, orang jabatan agama pun saya tegur. Orang jabatan agama ni muka kenalah senyum. Muka orang ni orang jabatan agama, orang agama, orang datang muka senyum, Assalamualaikum, ada apa tuan, boleh saya bantu? Ini kita tercangak, dia pun macam tak kisah, ya kan. Saya tegur juga, tuan, ni jabatan agama tahu, bukan jabatan penjara. Kalau penjara memang kena serius kan. Nama belum ada lagi muka orang penjara senyum. Sila masuk, sila. Berapa tahun kena ni? Sila. Belum. Orang penjara, dia masuk tu, dia kita tengok pun gerun tau. Dia punya misa kan, tengok dia ni kan, ni kot. Nama pun jaga penjara tau. Tu saya kata belum ada jaga penjara. Orang jaga malaikat jaga neraka senyum. Malaikat Malik jaga pintu neraka tu, senyum dia. Sila. Banyak ke kosong. Belum ada. Jadi orang yang masuk masjid ni tu muka senyum, seronok. Orang pun datang pun seronok, ceria orang datang kan. Masjid ni bagus, alhamdulillah, tengok layanan dia, jemaah dia, alhamdulillah kan. Kadang kita pergi masjid, orang tak layan lah perasaan kita kan? Orang panggil kita, hayya 'alas solat, marilah sembahyang kan. Orang pun datang dengan harap. Orang pun sambutlah ikram gitu kan. Tiba-tiba datang muka semua kelat kan. Orang pun tanya, mana tempat wuduk tuan? Tu tak nampak ke tu? Toilet belakang. Hai. Nanti macam ni ya kita kan. Kita sesuai dah. Sebab itu akhlak seorang muslim ni penting. Ni apa ni pengusi? Ada nak bagi tahu apa ni? Dah lepas azan. Jangan kan nak berucap dengan pengusi nak bagi tahu, mana setiausaha Abang Din nak bagi tahu, nak tahu kan. Banyak benda nak bagi tahu kan. Kadang nak bagi tahu setiap minggu pun tentu juga kan. Nak bagi tahu setiap minggu pun tentu. Tak mau ikut juga. Setiap kali Jumaat bagi tahu pun tak mau ikut juga. Apa punya bebal tak tahu lah. Kadang sedih tengok orang Islam ni. Ada tangkal tu yang payah tu, terhalang tu. Saya tak tahu kan. Tapi cuba kan kita betulkan kita. Ibadat ni tujuan nak bersihkan hati. Betulkan ibadat, sempurnakan ibadat kita ni elok-elok supaya melahirkan keimanan, melahirkan jiwa yang bersih, jiwa yang suci. Sebab Allah Ta'ala tak nak tengok benda lain pun. Yang dia nak tengok hati kita ya. Besok balik pun dia nak tengok yang itu je. Semua rahsia kat situ diamnya. Mana ada tempat lain lagi dah kan? Semua rahsia kat situ. Dia nak tengok yang lain pun. Jadi kita buat ibadat bagi sempurna, bagi cantik, bagi elok, sehingga kan jiwa, melahirkan jiwa yang bersih, yang suci kan? Melahirkan hati yang bersih, betul-betul bersih tuan-tuan, sehingga kan boleh mampu mendengar nasihat, mampu mendengar peringatan, mampu mendengar teguran
Kadang kalau kita tegur selalu pun orang marah juga kan. Hari-hari tegur marah orang. Setiap minggu susah. Tuan-tuan parking, tolong parking elok-elok. So minggu depan sekali lagi. Alah susah ni, tak ada benda lain. Semak betul lah susah ni. Tak, bukan masalah susah yang kita yang semak. And kalau kita hati sekali dah cukup dah. And tuan-tuan harap no, parking semua dah siap. Tolong parking elok-elok nah, untuk kemudahan parking elok-elok. Elok tu, tak adalah susah nak tegur lagi. Kan? Ini minggu ni macam tu, besok minggu depan macam tu juga, sekali lagi macam tu juga. Tapi alhamdulillah lah, seorang ni alhamdulillah. Saya dah pun tengok sono kan, mau makan dulu. Seorang ni baguslah makan pun banyak. Aku tengok rezeki yang melantar. Tadi aku tengok aku dah suruh di rezeki alhamdulillah. Kan, jaga elok-elok lah, cuma jagalah kan, kebersihan surau. Ada setengah-setengah surau saya pergi pintu tandas pun tak ada, berlubang sana, berlubang sini lah. Ni orang Islam ni, tempat orang Islam. Dinding tandas jahanam. Allahu Akbar. Tak tahulah masalah dia orang ni, jiwa dah rosak sangat tu. Semayang tengok. Jadi tuan-tuan muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita jaga tuan-tuan akhlak kita. Tunjukkan, sebab bukan orang Islam je yang tengok akhlak kita ni. Orang bukan Islam pun tengok akhlak kita ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita berpakaian cara Islam tapi akhlak buruk. Tuan-tuan, orang bukan Islam tengok, macam mana orang bukan Islam nak masuk Islam? Macam mana orang bukan Islam nak tertarik dengan Islam? Kalau akhlak Islam pun tak bagus. Islam sesama Islam pun bergaduh, bermakian, mengutuk, menghina, sama-sama Islam. Macam mana orang bukan Islam nak tengok Islam tu bagus? Kita yang kata Islam tu bersaudara. Dalam Quran, mu'minuna ikhwatun. Tapi sengketa, bermusuh Islam. Allah, kadang-kadang malu tengok orang Islam bermusuhan sesama Islam. Kita saling berkasih sayang, ruhama ubainahum, berkasih sayanglah kita ni sesama Islam. Sama orang Islam ada perasaan kasih dan sayang. Dengki mendengki, jangan hina menghina. Semua manusia ada kelemahan, tapi bukan untuk dihina tuan-tuan. Bukan untuk dihina. Hatta orang yang tak sembahyang pun bukan untuk dihina, kan? Tapi untuk didakwah dia, diseru dia, diajak dia. Bukan kita hina dia, kan? Bukan kita maki hamun dia walaupun dia tak sembahyang. Bukan tujuan untuk dimaki hamun. Baik pun dia bukan untuk dimaki hamun, tapi untuk diseru dia buat kebaikan. Dia mungkin belum dapat hidayah. Kita cuba usahakan, mudah-mudahan dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dihina. Ni kadang-kadang tak faham. Hidup tak faham. Sebagai seorang muslim, pekerja Islam ni tuan-tuan. Orang Islam bukan menghina, bukan mengkeji. Tetapi orang Islam tuan-tuan ialah mengajak orang buat baik. Sebab itu Tuhan bagi kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerja kita ni dua aja. Satu, suruh orang buat baik. Dua, cegah orang buat munkar. Cegah bukan berarti maki hamun. Bagi nasihat, bagi peringatan dekat dia, jangan buat berdosa. Punya pasal lah. Dosa aku dengan Tuhan yang nak kena azab pun aku yang kau sibuk pasal apa? Tak apalah Tuhan, saya nasihat. Kita bukan marah dia. Orang dan nasihat tak mau ikut kaum ni memang dosa lah. Tak apalah Tuhan, saya cuma nasihat. Tuhan nak ikut tak ikut itu hak Tuhan. Kita balik doa. Mudah-mudahan orang yang kita nasihat dapat hidayah Allah. Bukan maki hamun dia. Pergilah nasihat dah. Aku tak nak nasihat. Kalau aku maki tu. Apa makinya saya masalah? Apa dengan makian itu selesai masalah? Orang berubah? Tak ada tuan-tuan.
Jadi Islam tak benarkan itu, tuan-tuan. Sebab itu kena tunjukkan akhlak yang baik. Nabi diutus, kata Nabi, aku pertama-tama diutus oleh Allah nak tunjukkan akhlak yang sebenar. Bukan untuk maki orang, bukan aku diutus ni untuk nak maki hamun orang, bukan menghina orang, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, seminit lagi nak masuk waktu dah, tuan-tuan. Saya tak boleh ambil lah waktu tuan-tuan sebab tuan-tuan semua bekerja. Saya lain tak bekerja. Tuan-tuan punya waktu banyak kerja lah. Lepas ni nak kerja, kang nak lah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, meloncat, langkah situ, langkah sini. Ni kadang-kadang saya tengok, itulah ruginya kita. Yalah, dia nak kejar waktu. Kan? Imam panjang tadi, itu silap-silap sampai keluar dia makinya imam tu. Kelang kabut bang, bodoh. Asal bang? Dah tahu Jumaat pergi kerja pendek-pendek sudah kan. Apa imam ni? Baca khutbah. Imam. Kan? Imam baca pendek-pendek je kan. Sebab waktu sekarang dah lambat masuk. 1:27 masuk waktu. Antara Jumaat lagi, kalau imam baca panjang khutbah lagi kan, jam. Imam pula 15 minit. Waktu. Cukup takat tu, insya-Allah jumpa lagi di lain waktu. Mudah-mudahan macam biasalah, siapa nak minyak wangi kasturi kijang orang saya ada kat luar, macam-macam lah ada kat luar tu, ubat-ubat gatal semua tu, nak madu ke, dan juga apa, siapa nak berinfak, tabung infaknya ada di belakang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim taqwa wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.